Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Hujjatul Islam wa mahjatul lati yatawassalu ila daris salam. Dimasyhurkan antara ulama a'lam, ulama'i a'lam, macam itu. Ulama a'lam ni maknanya ulama yang yahtadi bin ni'mah, yang sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu sendiri. Maknanya Imam Ghazali ini masyhur di kalangan ulama pada ketika itu. Imam Ghazali sebagai imam yang zahid, yang zuhud. Az-zahid maknanya al-muttasifu biz-zuhud. Apa dia zuhud? Ni Imam Ghazali ni. Faraghul qalbi min ad-dunya ma'al iqtisar bihalaliha biqadri al-hajah. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdul Karim Ad-Dimyati dan Syekh Murtada Az-Zabiri. Dia kata Imam Ghazali ni adalah Imam Az-Zahid. Kalau dah sampai ke peringkat hujjatul Islam, sememangnya sudah melalui pangkat zahid. Orang yang berkedudukan, hati dia tu berkedudukan sebagai seorang yang zuhud. Kenapa? Hatinya sudah kosong daripada dunia. Tidak mengambil dia akan dunia, melainkan qadar hajat sahaja. Itu Imam Ghazali. Jadi kalau kita kata zahid ni orang yang al-muttasifu biz-zuhud. Orang yang bersifat dengan zuhud. Apa dia zuhud? Dunia di tangan, Allah di hati. Itu betul makna zuhud lah. Dunia duduk di tangan, Allah duduk di hati. Kita duduk di dunia duduk di hati, Allah entah duduk di mana. Itu kita. Kita tak tahulah nak duduk tak mana. Allah nak duduk tak mana kan kita ni. Kalau dah Allah Ta'ala campak kita pangkat zuhud ni, Allah, bukan berarti tidak boleh membina kekayaan, tetapi jiwa tu punya kekayaan. Orang yang zuhud ni orang yang bukan bermakna dia tidak punya kekayaan jiwa, kekayaan harta, tetapi Allah melebihi, Allah memberikan kepadanya sesuatu kekayaan yang melebihi segalanya, iaitulah kekayaan jiwa. Kaya jiwa ni orang yang zuhud. Kita jangan nak minta apa, taubat aku tak bagi. Kalau nak bagi pun cemuih pakai dah, baru bagi lah. Jangan nak minta apa, tambah ada harga, taubat tak bagi. Dia nak minta cincin, tak bagi je. Tak bagi. Abang lah, saya bukan pangkat zuhud. Saya nak bagi kan. Kita tak tahu. Jadi kalau kita ni masih lagi duduk hati kita tertambat dengan dunia, maknanya kita ni walaupun tak dinisbahkan kepada kita abna'ud dunya, tapi dunia tu masih ada dalam perut kita. Kalau kata abna'ud dunya, jadi ahli dunia, hak tu teruk sangat. Ahli dunia ni sampai tinggal akhirat.
Kita ni akhirat ni insya-Allah lah, walaupun kita tak ambil sepenuhnya, tapi kita tak tinggal juga urusan akhirat tu. Tang dunia tu kau ambil. Pasal nak buat gena, kita ni awam, ada lagi hawa nafsu. Orang yang tajrid pun bukan zahid lagi. Orang yang tajrid bukan zahid lagi. Apatah lagi orang awam. Bukan secara automatik orang yang tajrid terus naik jadi zahid. Tak. Orang yang murid sekalipun belum lagi zahid. Hatta orang yang salik nak capai maqam zahidin, bukan dia. Tapi dia membina kekuatan. Tu orang panggil nama dia mujahadah. Mujahadah tu pasal apa kita mujahadah? Kita nak bina kekuatan. Macam orang yang duk bina kekuatan jasmani dia. Bersusah payah daripada 50 kilo naik 80 kilo, naik 120, 150, 200 kilo, 250. Kalau dia tak bermula daripada peringkat bawah, kalau dia tak mula daripada peringkat bawah, macam mana dia boleh dapat 250 kilo, 300 kg? Dia mesti mujahadah sampai terkoyak muscle. Tu. Orang duk tengok macam mana anak sampai 10 orang tu. Semua anak hang berjaya. Tak tengok macam mana dia prosah nak beli 10 orang anak tu, kemudian nak belah 10 orang anak tu sampai anak tu berjaya. Duk tengok masa ayah dia tu senang. Senang dah anak-anak senang dah anak-anak besar belaka dah, kerja pun hebat, semuanya profesor doktor. Duk tengok masa dia senang anak-anak tu, hak masa mula-mula mujahadah. Tak nak boleh menikah, tanggung balak kat kayu api, kerja kilang arang. Lepas tu dah kerja kilang arang, jenuh pula tawasul minta jodohkan yang baik. Payah belakang tu. Macam mana mereka ni dapat pangkat zahid kalau mereka tidak ada mujahadah? Jadi itulah yang kita panggil dia sebagai Imam Ghazali, imam yang zahidin. Hujjatul Islam wa mahjatul lati yatawassalu ila daris salam. Hujjatul Islam sebagai hujjah di dalam agama Islam, yakni seorang yang mempunyai dalil-dalil yang meliputi akan keseluruhan urusan agama Islam, dengan makna mereka yang mempunyai ilmu, yang menguasai dengan sepenuhnya urusan agama dan sunnah Nabi SAW, dan sikit pun tidak luput daripadanya, melainkan sedikit. Melainkan sikit sangat. Al-Hujjah, yang kata hujjah tu apa dia? Yang kata hujjatul Islam ay ad-dalilul Islam, ad-dalil lil Islam, yang menunjuk kepada agama Islam. Al-hujjah man ahata bi aktsari sunnah wa lam yafuthu minha illa al-yasir wa huwa rahimahullah mahjatud din allati yatawassalu biha ila daril Islam jami'u ashtatil ulum wa mubradu fil mantuqi fiha wal mafhum. Itu nama hujah. Depa yang ada ilmu meliputi sekalian ilmu dengan kebanyakan sunnah, sikit pun tak hilang daripada mereka. Tak, maknanya kalau orang kata apa, kalau nak cukup pun, kalau tak ada pun sikit sangat lah. Kalau tak cukup pun sikit sangat. Semua jenis bidang ilmu dia ada.
apa sahaja ilmu yang dia sampaikan mesti dapat dipaham. Mesti dapat dipaham, dikerti. Tu. Jelas percakapan dia. Jelas kefahaman dia. Tu. Orang yang punya perkataan yang jelas, kefahaman yang jelas. Dan bila dia ada kefahaman yang jelas, percakapan yang jelas, maka orang yang mengaji dengan dia pun jelas. Tu. Kalau orang yang dia faham pun tak apa jelas, macam mana dia nak fahamkan orang? Tak boleh fahamkan orang kalau dia sendiri tidak punya kefahaman yang jelas. Tu. Jadi Hujjatul Islam dan tempat ambil dalil yang menampaikan kepada negeri Darussalam. Apa dia? Tempat mengambil dalil yang tu wa mahjatul lati, dalam ni gua dah. Wa mahjatul lati yatawassalu ila Darussalam. Apa dia Darussalam? Negeri akhirat. Dalam syarah dia kata Darul Islam. Maksud dari Islam, dari salam, iaitulah negeri akhirat. Dalam tu apa dah? Dari salam kan? Dari salam negeri akhirat. Darussalam negeri akhirat. Dan tempat ambil dalil yang menyampaikan kepada negeri Darussalam, negeri akhirat. Siapa dia? Pada dia Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ini dia mak dipanggil sebagai kunyah. Orang panggil Abu Hamid, kunyah kat dia. Bapa kepujian, bapa kebanggaan. Tu. Kita dia ni kebanggaan kita. Imam Ghazali ni kepujian kita, kebanggaan kita. Kita berasa gah dengan bila kita sebut nama Imam Ghazali. Tu. Walaupun ada orang tak salam dia, orang tak terima dia, lentak dia. Panjanglah cerita pasal dia. Manaqib dia panjang lebar. Jadi umur dia ni 54 tahun. Berapa? $55 tahun. 55 tahun. Khamsan wa khamsina sanatan. 55 tahun. Dah umur 55 tahun dia. Umur 55 tahun Imam Ghazali menghabiskan umur dia dengan Allah, dengan kitab, khidmat kepada ilmu, khidmat kepada ulama, khidmat kepada Rasulullah. 55 tahun. Barangkali tahun dia pun dulu kot panjang apa antara itu ya. Tapi keberkatan masa tu. Kita 55 tahun tu. 55 tahun kita ni. Baru pencen. Kalau pencen 55 tahun, orang pencen 62, tak pencen lagi. Kalau pencen 60 ke tak lagi? 58 kan? Ada setengah 58 kan? 60. Lah ni? Ni hari hijrah. Hijrah lagi singkat. Jadi 53 kan? 53. Kalau kita 53, belen berapa hari? Lebih. Malu tak nak tak ada arah kita. Tak ada arah kita. Imam Ghazali At-Tusi. Kenapa? Dipanggil
Orang panggil apa? Al-Ghazali At-Tusi. Pasal apa? Kerana dia dilahirkan di negeri Tus. Pada tahun berapa? 500. Pak 450 Hijrah. Meninggal tahun 500 Hijrah. Eh, 50 tahun lah. Kita kalau 55 tahun lah duduk kalut apa mengai lagi. Jadi kelam ni dalam tu. Kita nak tahu tapi kalau fardu takdir lah umur kita ni, hak kita duduk dalam ni boleh pergi 55 tahun. Kita renung tengok apa aku buat dengan Islam. Apa bakti aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita renung apa bakti aku dekat Rasulullah. Apa yang aku tolong agama Rasulullah. Gitu. Tolong untuk diri kita, ahli keluarga kita pun tak sangat besar dah. Jadi umur dia 55. Ada dia cerita bawah ni pasal waktu Imam Ghazali nak wafat, nak meninggal. Tak sanggup, tak tahan kita kalau kita baca menakik depa. Kita pasal lagu mana kita ni? Sampai waktu nak mati waktu nak mati pun dia tahu dah kata dia nak mati. Pergi ambil wuduk apa semua, aku ni nak mati tak aku mati. Aku nak balik bagi Tuhan lah tak lagi. Cerita tok guru kita pun banyak ayat lagu tu. Bila dia sampai berasa kan dia panggil anak-anak murid kita, tak lama dah. Saya ni tak lama dah. Jagalah ilmu Allah Ta'ala ni bagi elok-elok. Jagalah keberkatan ilmu ni jangan sampai hilang. Tu tak duduk sehari dua mati. Berasa orang alim ulama ni dia berasa. Apatah lagi yang mahir ilmu falak. Kata musannif rahimahullah, iaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad berapa kali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kita kalau nampak kita nama Ahmad, kita tak boleh nama Ahmad dah. Gagah tumpang nama pak lah kita pun. Kita tak ada Muhammad pun tak ada, Ahmad pun tak ada. Dia ada ni. Dia ada. Gagah kita tak ada nama Muhammad. Ahmad pun tak ada. Harap tumpang nama Ahmad. Nama pak tak apa gagah jelah. Ada juga tumpang. Tak ada kacau. Main kita tak ada nama Ahmad pun tak ada, Muhammad pun tak ada, Hamid pun tak. Lepas tu anak pun nama pun tak ada juga. Kalau ada nama Nabi-Nabi gagah habis. Iaitu Abu Hamid Jawi dia Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ini dan diceritakan, maka adalah radhiyallahu anhu Imamul A'zam pada maqam asma'-nya. Tu Imam Ghazali tu radhiyallahu anhu Imamul A'zam, imam yang besar.
Imamul A'zam, imam yang besar. Pada maqam asma' bagi imam, pangkat imam tu, sehingga kan dikatakan Imam Ghazali itu sebagai Qutbul Awliya, ketua para wali. Itu maqam yang besar tu. Dan segala karangan dia pun azam juga. Dan segala karangannya Imam Ghazali, kutub fiqh, tak kira lagi hak mantiq, hak tauhid, hak fiqh saja pun sakan dah. Hak tasawuf, habis semua bidang dia sapu. Tak apalah Imam Ghazali. Dan segala karangannya kutub fiqh, maka iaitu segala karangannya itu asal yang amat besar, yakni pohon segala kitab fiqh. Dan asal bagi segala kitab syaikhain. Siapa dia? Pada fiqh lah, Imam Nawawi dan Rafi'i, Imam Rafi'i. Ni kalau kata rongkai kitab-kitab mau sedap boleh turun satu kan. Jadi panjang lah. Syaikhain, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Maka iaitu kitab-kitab fiqh sebagai pohon tunjang yang besar pada Syaikhain tu, sebagai pohon tempat pengambilan yang amat besar. Dan manhal yang amat manis. Istimewa pula Ihya Ulumuddin. Manhal tu nama kitab yang amat manis. Lebih-lebih lagi lah kalau manhal tu besar dah, istimewa pula lebih-lebih lagi keistimewaan tu ada pada Ihya Ulumuddin, yang mana Ihya Ulumuddin yang menghidupkan segala hati yang mati, tempat kembali pekerjaan yang dicipta atasnya pekerjaan dalam amal. Maknanya apa? Maknanya orang yang berkeinginan, yang mempunyai himmah yang tinggi untuk menjaga urusan agamanya dengan Allah, maka eloklah menjadikan kitab Ihya Ulumuddin sebagai panduan dalam jalanan tersebut. Sebab apa? Kalau tak tahu fiqh, dalam tu ada fiqh. Tak tahu tauhid, ada tauhid. Tak kerti tasawuf kelam perut, maka tempat dalam tu lah tempat menghidupkan hati. Tarbit belakang lah. Lepas tu kita ni nak baca kitab Ihya tu tak dan lah. Baca kitab-kitab kat bawah dia main tarbit kat tu juga. Siapa kitab penawar padanlah dengan kitanya. Yang menghidupkan segala hati yang mati, tempat kembali pekerjaan yang dicipta atasnya pekerjaan dalam amal, dan melazimkan akan dia, akan Ihya Ulumuddin tu, oleh empunya qulub, yakni mata hati. Dan demikian lagi segala karangannya, maka yakni banyak lagi lah karangan dia tu, maka yang demikian itu adalah menunjukkan atas besar qadarnya, yakni kemampuan, kebolehan, pangkat, kemasyhuran, apa lagi nak kata tak tahulah. Imam Ghazali ni dah kat dia belakang. Kebolehan ada, kemahiran ada, skill ada. Kalau nak tengok skill, tengok dalam mantik dia. Tengok macam mana skill, mantik dia macam mana Imam Ghazali. Dahsyat. Itu qadar dia, qadar pangkatnya. Pangkat Imam Ghazali, pangkat Ihya Ulumuddin itulah segala karangannya. Maka yang demikian itu adalah menunjukkan, yang demikian itu segala karangannya menunjukkan atas besar qadarnya, pangkatnya Imam Ghazali itu. Kitab dia tu besar hebat dah. Dia tu kalau lebih lagi, dia tu asal kepada segala kitab-kitab dia, maka dia lah hebat. Kitab dia tu hebat dah, dia lagi hebat. Nak abang tu. Dan demikian lagi menunjukkan qadarnya Imam Ghazali, menunjukkan besar qadarnya Imam Ghazali. Barang yang dilihat, ni
Kan ni mukadimah yang cerita tu, yang kena sebat lah. Barang yang dilihat di dalam tidur, yakni dalam mimpi, orang yang salihin, yang adalah ia, barang yang dilihat tu, satu suku daripada suku nubuwah. Apa yang dilihat dalam mimpi orang yang salihin itu sebahagian daripada orang panggil apa? Sebahagian daripada kebenaran. Suku nubuwah ni maknanya kebaikan. Suku nubuwah ni kebenaran yang ada pada Nabi lah. Kenapa? Kerana Nabi tu mimpi dia benar. Jadi tidur orang yang soleh, apa yang dia lihat dalam tidur dia, orang yang soleh itu suku daripada nubuwah. Berarti apa saja yang Nabi-Nabi lihat dalam tidurnya, sebahagian yang ulama dan salihin lihat itu adalah nubuwah. Bukan pokok tu Nabi, tapi sebahagian daripada kenubuwatan Nabi SAW. Mimpi tu. Ittaqu firasatil mu'min tu. Adalah ia barang yang dilihat tu satu suku, sebahagian daripada beberapa suku, beberapa bahagian nubuwah, pengakuan Nabi. Maknanya hak Nabi mengaku. Hak Nabi kata betul. Tu. Nabi kata betul, benar tu. Nabi mengaku pada benarnya Imam Ghazali daripada sabda yang mempunyai hadirat Muhammadiyah, yang mempunyai hadirah Muhammadiyah. Ni reti kot. Siapa dia tu yang mempunyai hadirat Muhammadiyah tu? Imam Ghazali yang mempunyai jalanan konsep kehidupan yang dimiliki, terjemah cara moden sikit, yang mempunyai jalanan konsep kehidupan yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW, itulah ada pada Imam Ghazali. Adakah pada umat kedua kamu, tu Nabi kata, yakni Nabi Musa dan Nabi Isa alaihima wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam, hibran apa dia? Yakni ulama yang alim seperti ini. Hei Musa dan Isa, tu. Adakah pada kamu, pada umat kamu ni, adakah pada kamu, adakah pada umat kamu, hei Musa dan Isa, mempunyai kehebatan seperti ini? Ini ditunjukkan kepada Imam Ghazali. Ulama yang alim seperti ini diisyaratkan kepada Imam Al-Ghazali. Maka jawab keduanya, tiada. Dia abang tu, tak ada. Dan demikian lagi, hak ni dia bukan buat main cerita ni. Kalau cerita tak mana tau, saya tak ingat lah tak mana. Ada dalam kitab mana tak cerita. Kalau kitab ni juga tak ada. Tak tahu duduk dalam mana dalam kitab Arab. Pasal dia waktu dia kena sebat lah, bersirat di belakang tu, ada cerita tu. Ni dia buat main sikit lah. Menunjukkan besar qadarnya barang yang dilihat dalam tidur orang yang salihin, yang adalah ia barang yang dilihat tu satu suku daripada beberapa suku nubuwah pada benarnya Imam Ghazali. Nampak tak? Dia nak abang kata kitab Ihya Ulumuddin tu benar. Sebab apa? Sebab apa yang dilihatkan oleh orang soleh dalam tidur tentang peristiwa yang berlaku dakwaan Imam Ghazali itu adalah benar. Habis. Wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam hibran, yakni ulama yang alim seperti ini diisyaratkan kepada Imam Ghazali
Maka jawab keduanya tiada. Dan demikian lagi barang yang diriwayatkan daripada Imamul Arif Ibnul Malik, ni semua mukadimah gini, daripada Imam Arif Yaqut Al-Qurshi. Daripada Qutbul Arif, baca Qurashihi. Daripada Qutbul Arif Al-Fardi Al-Jami' Abil Abbas Al-Mursi. Itu dia Abu Abbas Mursi. Ni kalau urai, kalau nak jadi panjang cerita pula Abu Abbas Mursi ni manaqib dia gitu gini. Tak ada lah masa nak himpun, tak ada. Daripada Syarif Al-Husni, syekhnya iaitu Qutbul Fardi Al-Ghaus Syarif. Ni martabat Ghaus Al-Syarif Abil Hasan Ali Al-Syadzuli. Habis puak ni. Daripada Imamul Alim Al-Kabir Ibni Hirzihim, yang dimasyhurkan dengan Ibni Hirazim, bahwasanya ia ni maknanya sanad depa lah nak cerita Imam Ghazali ni, bahwasanya ia Ibnu Hirazim mengkhabarkan sahabatnya bahwasanya adalah ia. Ni tu adalah tu Ibnu Hirazim, dia cerita sendiri. Tu. Bahawa adalah ia menjahatkan sangka dengan Imamul Ghazali. Lama tak baca ni, lupa. Ni ada ni, tanda ni. Orang panggil apa, sejarah dia. Menjahatkan sangka dengan Imamul Ghazali, dan ia Ibnu Hirazim tu mencela dengan di dalam kalamnya. Mencela di dalam kalamnya. Kalamnya kalam siapa? Dan ia mencela, ia tu siapa? Ibnu Hirazim mencela dalam kalamnya. Fi kalamihi, ai kalamahu lah maksudnya tu. Fi Ihya Ulumuddin, takdir itu. Dan ia Ibnu Hirazim mencela di dalam kalamnya, yakni akan kalamnya Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Nampak tu? Di dalam kalamnya tu makna akan tu, bukan makna di dalam. Wa kana adalah ia tu mencela fi kalami ai kalamahu, dan menyuruh menghimpunkan nasakh Ihya. Lepas tu mencita atas membakar akan dia Ihya. Lepas tu jadi gini. Ni yang ni tadi baru intro mimpi nah. Hak ni baru dia cerita mimpi. Membakar akan dia Ihya, maka melihat ia akan Imam Ghazali dalam tidur. Tu tabik langsung dalam tidur. Maka menyeru ia Imam Ghazali akan dia Ibn Hirazim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali heret langsung lah. Imam Ghazali heret langsung buat pi. Maka berjalan aku, yakni Ibn Hirazim sertanya Imam Ghazali. Ni Allah Ta'ala tunjuk cerita ni, tuan empunya badan sendiri cerita tu pun tak betul lagi ke? Dan buktinya ada. Buktinya waktu mana? Waktu bila orang mandi jenazah dia, di belakang dia tu masih kekal parut berserat. Padahal dalam tidurnya dia kena tibai. Maka tak kala berhenti kami antara hadapan Nabi SAW dan padanya hadapan Nabi SAW syaikhan. Siapa dia? Yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tu syaikhan, itlaq para sahabat. Ingat tu, syaikhan sahabat siapa dia? Syaikhan fil hadis siapa dia? Syaikhan fil fiqh siapa dia? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka sembah Imam Ghazali, ya Rasulullah, ini, yakni orang ini menyangka bahawa aku berkata daripada engkau barang yang tiada engkau berkata. Ni itulah yang ulama, sebagian ulama, tuan guru kita duk kata Imam Ghazali ni bukan setakat
400,000 hadis, 700,000 hadis, jutaan hadis dia hafal. Pangkat hujah tu habis meter dah. Hujatul Islam. Juta hadis dia hafal. Orang kata kat aku, Rasulullah, aku kata hadis ni tak betul macam mana Rasulullah kata ni. Betul kat Rasulullah aku kata ni salah. Dia rap lagu tu. Dia dakwa kata, aku berkata daripada engkau barang yang tiada engkau berkata. Maka jikalau adalah pekerjaan itu, pekerjaan yang mana, pekerjaan agama tu seperti barang yang, pekerjaan itulah kalau kata pekerjaan agama yang ditohmah oleh Ibn Hirazim. Kalau nak singkatkan itu, agama lah. Seperti barang yang Ibn Hirazim sangka tu, dia dakwa aku, dia tohmah aku, dia nak bakar kitab aku, kata kitab aku tak betul, aku mendustakan atas Nabi, maka taubatlah aku kepada Allah Ta'ala. Imam Ghazali kata, kalau aku tak betul, aku taubat. Dan jika ada suatu yang, kalau Wahabi dia kata nak taubat kok mana lagi, dah mati dah. Wahabi dia kata itu. Kira apa? Itu mimpi. Dan jika ada suatu yang sudah engkau elokkan dia, dan jika ada suatu, yakni suatu daripada urusan agama yang aku kata tu, yang mana hak tu betul, yang kau sudah elokkan dia, ya Rasulullah, telah hasillah bagiku daripada berkat engkau. Maka ambil olehmu bagiku hakku. Nampak dia tuntut hak. Kalau aku salah, aku nak tobat. Bakar tak apa kitab aku. Tapi kalau aku betul, aku nak tuntut hak aku. Kembalikan kepada aku hakku daripada khamsamkum, daripada perbantahan ini. Maknanya Imam Ghazali tuntut hak ketika dibicarakan dalam mimpi. Kemudian apa yang mustahil? Sebab apa? Kalau Ibn Hirazim itu, dia tidak ada roh langsung, tak ada roh dia langsung, tidak pernah wujud, itu lain cerita. Tapi kedua-duanya masih hidup. Apa dia? Roh. Roh mana pernah mati. Cuma berbezanya alam. Di mana mustahilnya? Boleh jadi rohnya itu keluar berada bersama-sama dengan rohnya Imam Ghazali di satu medan, satu tempat, yang pada ketika itu ada Rasulullah dan ada 4 khalifah. Dibicarakan pada ketika itu. Mana yang mustahilnya? Mustahil lah mimpi. Itu dia, apa tak erti, tak mengaji ilmu roh. Itu dia. Tak tahu ilmu alam ni. Ilmu alam ni. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, tu ilmu alam lah tu. Maka berdiri di lututnya. Maka berdiri di lututnya. Yakni Imam Ghazali ni dia duduk atas lutut. Berdiri di lutut ni makna dia persembah kitab pada Rasulullah. Dia duduk tunggu kitab daripada Rasulullah bagi semak. Berdiri Imam Ghazali itu di lututnya hingga diberikan kitab Ihya, diberikan dia kitab Ihya Ulumuddin bagi Nabi SAW. Dia duduk melutut, ninda, ya Rasulullah, tolong semak sat kitab aku ni. Dia gitu. Maka menilik padanya sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tengok satu-satu, sebutir satu-satu. Satu daun, kemudian satu daunnya, satu lai ke satu ke muka surat. Hingga habis kepada akhirnya. Kemudian maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah bahwasanya kitab ini suatu yang amat elok. Kemudian maka diberikan dia kitab Ihya itu Abu Bakar, yakni kepada Abu Bakar. Maka menilik ia Abu Bakar padanya kitab. Demikian juga, macam tu juga, satu daun ke satu daun. Kemudian maka berkata, bahkan demi Tuhan yang membangkitkan dikau Nabi yang sebenarnya, ya Rasulullah, bahwasanya saat yang baik. Kemudian diberikan dia kepada Umar. Maka menilik ia kepadanya, kepada Ihya. Demikian juga. Kemudian maka berkata ia seperti Siddiq. Maka menyuruh Siddiq macam mana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Maka menyuruh sallallahu alaihi wasallam menanggalkan orang yang menyangkakan dia itu dan hendak didera akan dia had menuduh. Had menuduh.
Hak tuduh qazah kan. Apa? 80. Kena hantam 80. Kali hantam 80 kena. Maka menanggal ia Ibnu Harazim kainnya dan dipukulnya Nabi akan dia Ibnu Harazim. Kemudian mensyafaatkan dia Abu Bakar. Kemudian daripada kemudian dipukul 5 kali dengan cemeti. Sayyidina Abu Bakar kata, jadilah Rasulullah. Jadi berserak di belakang dia 5 kali dengan cemeti. Cemeti ni tongkat besi. Maka sembah ia, ya Rasulullah, sungguhnya ia perbuat ini. Sayyidina Abu Bakar. Maka sembah ia Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, sungguhnya ia Ibnu Harazim ni perbuat ini kerana ijtihad ia pada sunnah kamu. Yang sebenarnya Ibnu Harazim ni pun nak membesarkan sunnah kamu, ijtihad dia. Tapi ilmu dia tak cukup. Dan yang sebenarnya dia ni nak membesarkan sunnah kamu. Lepas tu maka mengampunkan baginya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Jadi Imam Ghazali tarik ke. Tarik ke, tak angkatlah. Habis ya. Imam Ghazali tarik ke pada ketika itu, pada ketika kali yang kelima tu. Bila mana Sayyidina Abu Bakar pergi melutut depan Rasulullah, ya Rasulullah, Ibnu Harazim ni ijtihad pada sunnah engkau. Dia juga membesarkan sunnah engkau. Bukan dia mencaci sunnah engkau. Cuma pangkat dia tak sampai. Angkat dulu. Maka tak kalah jaga ia daripada tidurnya, memberitahu ia akan taulannya, yakni anak murid dia Ibnu Harazim, dengan barang yang berlaku baginya. Dia tobat dan duduklah ia 25 hari sakit ia daripada demikian pukul itu. Kemudian maka melihat ia akan Nabi SAW dalam tidurnya, menyapu dengan tangannya yang mulia. Dia pun bukan jalan orang jumpa Rasulullah. Kalau kena hantam pun tak apa, dia jumpa Rasulullah. Rasulullah mai sapu kat dia. Kita bila jumpa Rasulullah? Rasulullah mai kat dia sapu dengan tangan Rasulullah yang mulia. Lagi berkat di atasnya tempat kena luka, kena pukul tu. Maka sembah ia daripadanya, maka dipukul akan daku. Maka sembuh. Maka sembuh ia, bukan sembah. Maka sembuh ia daripadanya, daripada cedera tersebut. Daripada orang panggil apa, birat lah. Jadi berbirat di belakang tu. Kena pukul. Maka dipukul akan daku. Maka taubat aku. Dia cerita kat nama dia ni. Aku taubat, aku kena pergi, aku taubat. Rasulullah mai sapu lega. Tidak 20 hari dah duduk tidur menerap ni dah. Maksud dia lagu tu. Aku ni malam tadi aku mimpi jumpa Rasulullah. Setelah mana aku dakwa kitab Imam Ghazali ni tak betul, aku kena panggil menghadap Rasulullah. Yang heret aku ni Imam Ghazali. Rasulullah tengok satu-satu, Sayyidina Abu Bakar tengok satu-satu, semuanya kata betul. Akhirnya aku diambil hak. Aku pun kena sebat 5 kali. Nasib baik ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar. Kalau tak ada Sayyidina Abu Bakar, kena 80 aku pakai mampu terus dan tidur. Lagu tu lah ibarat dia. Dia kata kat nama dia. Lepas tu dah aku duduk sakit ni, Rasulullah mai pula kat aku. Rasulullah sapu dengan tangan dia yang mulia di belakang tempat luka aku. Aku boleh berjalan balik lah. Tu. Maka aku pun tunggu lagi. Aku pun tobat lah. Aku tobat. Dan kata Abul Hasan Asyadzuli, ulama tasawuf lah. Imam min a'immatis sufiyah. Radhiyallahu anhu, sungguhnya mati ia Ibnu Harazim dan bekas cemeti nyata pada tubuhnya. Dan ini dalil kebesarannya Imam Ghazali dan karamatnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Bukan jalan-jalan orang lah mengaji kitab Imam Ghazali ni. Kemudian katanya, dan demikian lagi kata Sayyidi Ali Syadzuli radhiyallahu anhu, padahal menunjukkan keadaan puji segala akabir akan dia, barang siapa ada baginya hajat kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah ia mengambil wasilah dengan Imam Ghazali. Itu yang kita nak sebut tadi ni. Dengan Imam Ghazali itu boleh buat tawasul. Bahkan kok
duduk mana pun biar ada kitab Ihya dalam rumah. Hatta sampai jual rumah beli kitab Ihya tak apa. Tu. Beli kitab Ihya bagi ada di rumah. Tak erti nak baca 5 juzuk kitab Arab. Belilah, bukan suruh baca apa, suruh beli. Duk apa boleh baca tak boleh baca. Suruh beli pula rumah. Tu. Kitab tak ada, beli 5 juzuk. Ada ni ada tu 5 kulit. Bukan takat apa nama kitab Ihya, syarah sekali ada. Wallahu a'lam. Lihat belah depan tadi ni manaqib dia tu kena tengok. Hak tu kena susun balik. Nah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma faqihna fiqhan fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.